Okey, undang-undang. Ya. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ni ada 2 undang-undang. Dan dimaksudkan undang-undang ni iaitu undang-undang bertulis. Ya, undang-undang bertulis. 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan juga hukum adat. Syariah ni bermaksud berasaskan hukum-hukum agama Islam. Okey. Tak, belum lagi Kobra, belum lagi. Ini mula-mula memang macam tu. Dia macam filem Tamil lah, macam filem Tamil, macam filem Hindi, Hindustan kan. Mula-mula memang starting macam boring je. Nanti dia pick up. Okey. So, relax. Okey, baik. So, kalau kita lihat ya. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ni ada 2 undang-undang berasaskan syariah dan hukum adat. Iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Baik, kita tengok ya. Kedua-dua undang-undang ini diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran. Untuk apa? Ianya diperkenalkan untuk melaksanakan pentadbiran supaya dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Alamak, Nurin. Okey. Kesultanan Melayu Melaka. Okey, thank you Nurin. Okey. Baik. Kita lihat hukum kanun Melaka. Okey. Di sini ada kita kata ada konsep-konsep atau perkataan-perkataan, kalau korang tak tahu korang tanya tau. Contohnya hukum kanun Melaka. Korang tengok hukum kanun Melaka. Hukum kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu mesti akan tanya, cikgu, apa itu 44 fasal? Baik, korang tengok betul-betul 44 fasal itu bermaksud 44 perkara. Dia ada 44 perkara. Dalam buku tu ada 44 perkara. Yang perkara tu apa isi kandungan perkara dia? Ada perkara berkaitan jenayah. Ada perkara berkaitan dengan bidang kuasa sultan dan pembesar. Ada perkara berkaitan keluarga. Ada perkara berkaitan dengan ekonomi. Dia 44 perkara. Jadi, kalau kita lihat contohnya, okey, kita tengok nombor 1, jenayah. Perbuatan jenayah, kita tahu akan menggugat ketenteraman dan keharmonian Kesultanan Melaka. Pelbagai hukuman setimpal akan dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam atau mencuri. Menikam? Macam mana tu cikgu? Baik. Harus diingat zaman dahulu orang pergi mana-mana dia orang bawa keris. Ataupun bawa parang. Jadi kadang-kadang apabila berlaku pertelingkahan, pergaduhan, kadang-kadang mereka menghunuskan keris dan menikam. Kadang-kadang membunuh. Kalau dia mati maknanya dia membunuh. Tapi kalau dia mencederakan tu maknanya dengan cara apa? Menikam. Jadi itu adalah perbuatan jenayah. Membunuh, menikam dan mencuri adalah perbuatan jenayah. Dan kesalahan ini yang boleh dikenakan hukuman bunuh. Hukuman bunuh termasuklah seperti dalam fasal 5.1. Dalam perkara 5.1, apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Maksudnya apa? Kalau nak bunuh orang, mesti atas arahan dan pengetahuan raja dan pembesar. Contohnya kalau orang tu memang penjenayah. Jadi Sultan kata apa? Okey, kepada rakyat Melaka,
Kalau jumpa orang ni, okey, beta harap kamu semua, okey, jumpa orang ni memang berbahaya, penjenayah ini memang berbahaya, so boleh bunuh. Okey, bunuh orang itu. Maka itu bunuh atas kebenaran dan pengetahuan raja. Tetapi kalau raja tak keluarkan arahan, pembesar tak keluarkan arahan, tiba-tiba orang tu dibunuh, maka pembunuhnya akan ditangkap dan juga akan dihukum bunuh. Okay. Ya. Sekarang lain. Ah, ya, macam mana tahu orang yang boleh dibunuh? Kan masa tu foto tak ada. Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan kamu lah. Zaman dahulu, mereka ada tukang lukis, tukang lakar. Mereka pandai melukis. Jadi orang dulu apabila pesalah-pesalah ditangkap, okey, pesalah penjenayah besar lah, mereka akan lukis muka dia. Akan lukis muka dia dah siap. Kemudian kalau katakan penjenayah itu melarikan diri dan apa semua, maka lukisan itu akan ditampal dan diwar-warkan. Ini orangnya. Kalau tengok muka orang macam ni, inilah dia. Gitu. Zaman dulu. Jadi memang ketat hukuman dia. Memang ketat. Dan, okey, ini dalam pasal 51. Cantik ke lukisan tu? Cantik tak cantik lah. Rupa lah ada buku orang. Tak ada. Mana ada Leonardo. Baik. Dalam pasal 4 pula, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan atau memalsukan titah sultan. Ini memang berat. Okey. Maknanya, hukuman bunuh boleh dijatuhkan oleh sultan sekiranya rakyat itu tidak mematuhi peraturan atau tidak mematuhi arahan sultan atau memalsukan. Memalsukan tu maknanya menipu arahan. Sultan arahkan supaya penduduk berpindah. Dia bagi tahu pada pembesar, pembesar ataupun penghulu pergi bagi tahu kampung kamu, suruh pindah. Contoh Kemudian penghulu pergi sana pun kata apa? Korang kena pindah sebelah sana Padahal sultan suruh pindah sebelah sini. Dia bagi tahu penduduk kampung pindah sebelah sana. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan kepada kawasan sini. Contohlah Jadi, jika penghulu itu didapati, ditemui dan ditangkap bersalah kerana memalsukan titah perintah sultan itu, maka hukumannya adalah bunuh. Dan bila kita sebut bunuh ni, macam mana agak-agaknya hukuman bunuh Kesultanan Melaka? Macam mana agak-agaknya? Macam mana agak-agaknya? Macam mana rupa hukuman bunuh tu dijalankan? Macam mana agaknya? Siapa ada idea? Boleh kongsikan dalam Zoom chat. Pancung, gantung, Sebenar-benarnya, pancung, gantung, sula, tak ada. Tak ada. Tak ada. Sebenarnya cara yang dilakukan adalah iaitu orang itu yang telah ditangkap itu akan didudukkan. Didudukkan secara macam duduk bersila tu, duduk bersila tu ataupun duduk antara dua sujud kan. Duduk, kemudian di belakang dia akan berdiri seorang tukang bunuh. Tukang bunuh berdiri seorang tukang bunuh. Tukang bunuh tu akan memegang parang dan kemudian ataupun pedang. Kemudian dia akan letakkan pedang itu, maknanya kat belakang ni ada tukang bunuh tu, dia akan letakkan pedang dia itu di antara tulang ini dengan leher. Dia akan letak kat sini. Dia akan letak kat sini. Kemudian apabila sultan kata apa? Bersalah dan jatuhkan hukuman. So, dia dengan cara apa? Iaitu orang belakang ini akan tolak pedang itu masuk ke dalam dan akan kena jantung. Ingat jantung sebelah kiri. Orang Melayu dulu dah tahu jantung tu sebelah kiri sini. Sebab itu serius. Orang Melayu dulu dah tahu jantung sebelah kiri ni. Jadi dia akan tikam dan pedang itu akan kena pada jantung, jantung akan berhenti. Lalu dia mati.
Itulah hukuman bunuh pada zaman dahulu. Berbanding dengan pancung, kadang-kadang pancung kepala dah terputus, tapi jantung masih berdegup. Jantung masih berdegup. Jantung masih berdegup. Tapi bila dia tikam macam tu, jantung terus berhenti dan dia mati. Itulah hukuman bunuh semasa kerajaan Alam Melayu dan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini dicatatkan, dalam apa manuskrip Kesultanan Melayu Melaka dulu. Cikgu, apa bezanya mati tetap mati? Dia kata, baik, bagus soalan tu. Cikgu, apa bezanya pancung ke mati, tikam ke mati? Bezanya adalah kalau hukuman bunuh macam ni, kepala, badan semua tidak bercerai. Jantung saja yang berhenti dan mati. Ya. Berbanding dengan kalau pancung kepala putus. Okey, badan terasing. Jadi di sini satu kerja pula nak menyatukan kepala dan juga badan. Nampak tak? Dan kadang-kadang jantung tu bergerak lagi tapi dia lambat. Nampak tak? Kebijaksanaan orang dulu. Kebijaksanaan orang dulu. Jangan main-main. Orang dulu pun bijak-bijak sebenarnya. Bijak sebenarnya. Jadi, itulah cara hukuman bunuh dijalankan. Okey. Jadi, apa mereka buat gambaran? Tanamlah. Tanamlah. Sekarang ni macam mana? Sekarang ni, okey, apa yang dia buat sekarang ni cuma hukuman penjara. Hukuman penjara. Kan? Mengenapa pun mati juga. Kalau, okey, dia macam ni. Kalau tikam di bahagian harapan, tikam di perut ke, tikam di dada ke, apa semua kan, belum tentu kena jantung. Dan kemudian, kalau dia mati pun, dia mati bukan kerana jantung berhenti, tapi dia mati kerana darah yang banyak keluar. Dan dia menderita. Menderita sakit, bergejar-gejar, baru dia mati. Tapi kalau dengan jantung berhenti tu, dia one shot mati. Dia one shot mati sebab jantung berhenti. Nampak tak? Kebijaksanaan menjalankan hukuman orang-orang dahulu. Hebat orang dulu ni. So, itulah yang kita kata sebagai hukuman bunuh. Jangan cilik-cilik dah mati. Baik. So, perkara ini fasal 5.1 dengan fasal 4 ni memang tertulis dalam hukum kanun Melaka. Memang ada tulis. Memang ada tulis. Baik. Kemudian, yang kedua iaitu peranan sultan. Apa lagi yang ada dalam hukum kanun Melaka, cikgu? Dalam hukum kanun Melaka, ada juga peranan atau tanggungjawab sultan dan pembesar. Ditulis dalam hukum kanun Melaka, apakah tugas pembesar, apakah tugas sultan. So, setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif, maknanya perlu bijak dalam hal berkaitan pelaksanaan undang-undang. Contohnya, dalam fasal 1. Fasal 1 dijelaskan tugas sultan untuk apa. Bendahara buat apa. Temenggung buat apa. Penghulu bendahari buat apa. Dan sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Contohnya, bendahara dan temenggung. Kalau kamu perhatikan, hukum kanun Melaka ini sebenarnya diceritakan tentang sultan, bendahara, temenggung, penghulu bendahari. Jadi ini adalah peranan-peranan sultan dan pembesar. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang kekeluargaan. Dalam hukum kanun Melaka ada cerita undang-undang keluarga tau. Di mana? Isu kekeluargaan diberi perhatian dalam Kesultanan Melaka. Hebat tu. Undang-undang keluarga bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Antara hukum dalam perkahwinan termasuklah dalam fasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Jika tidak cukup, memadai, maknanya cukuplah dengan 2 orang sahaja. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan.
wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Maknanya kalau nak kahwin, okey, contohnya kalau katakan, okey, katakanlah Umar Danish nak kahwin. So dia kena datang dengan 4 saksi. Di mana 4 saksi itu, okey, dia datang kemudian dia salam dengan bapa perempuan tu, okey, aku nak nikah ni, aku nikahkan akan nikah apa semua kan. So di kiri kanan ni ada 4 orang saksi. Kalau tak cukup, memadailah 2 orang sahaja. Saksi tu nak kata apa cukup. Saksi tu buat apa? Bila dia buat macam tu, okey, aku terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Okey, kemudian Tok Kandir akan tanya pada saksi tu, sah? Sah ke ni? Dia tanya dulu, sah ke ni? Sah ke ni? Kalau dulu kata, sah, sah. Kalau sah, maka pernikahan itu sah. Kalau dia kata tak sah, tak sah ni. Tok Imam, tak sah. Yang ini pun kata, tak sah. Okey, tak sah. Buat sekali lagi. Buat sekali lagi. Sampai sah. Gitu kan. Jadi, itu yang dikatakan sebagai pernikahan, undang-undang perkahwinan. Kena ada saksi. Kalau tak sah sampai akhir cikgu. Okay, kalau tak sah sampai akhir je. Pernah ada orang yang buat macam tu sampai 10 kali, 15 kali pun ada. Sebab dia silap. Kan. Dia kan selalunya aku nikahkan di kau. Contoh aku nikahkan di kau Muhammad Darwish. Okey, dengan Utaya. Dengan mas kahwinnya RM80 tunai. So Darwish ni kadang-kadang nervous. Okey. Dia pula cakap apa? Aku nikahkan di kau Tok Imam dengan Utaya. Oi, salah, ulang balik. Cakap aku terima nikahnya. Okey, baik. Ulang balik. Aku terima nikah. Okay. Jadi dia berulang-ulang sampai ayat dia betul. Bila ayat dah betul, barulah dikira sebagai sah. Dan tak sah tu sebab apa? Banyak kesalahan ketika melafazkan nikah itu. Macam tu ke waktu kahwin? Cikgu semua sekali. Okey, baik. So, sekali je. One shot. Okey. Okey. One shot. Kan. Jadi, ada juga kes-kes di mana orang lelaki ni dia kuat mata. Dia kuat mata. Aku nikahkan di kau, okey, dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Dia betul kejut. Aku terima nikah. Ulang balik. Memang pernah berlaku. Jadi sebab itu kena buat sampai sah. Sampai sah. Baik. So itu berkait rapat dengan isu kekeluargaan. Dan kalau kita lihat di sini, ada satu isu di mana wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Saksi mesti lelaki dan juga bukan hamba abdi dan bukan wanita. Jadi persoalannya ramai yang akan tanya, kenapa cikgu? Ni kepada kaum wanita. Farah Farhana, Alia Hanani, siapa lagi? Nurin Insyira, Putri Maisara, Syazwina, dan juga siapa lagi? Alia Farhana, Najibah. Ni dengar sini. Orang perempuan akan sentiasa perlu dilindungi oleh lelaki. Sentiasa. Jangan cakap, aku boleh berdiri sendiri, aku boleh berjaya dengan sendiri. Tak. Wanita ini mulianya adalah menjadi yang dilindungi. Semasa kecil kamu ni, kamu dilindungi oleh ibu dan bapa kamu. Kamu akan sentiasa mulia selagi di bawah lindungan ibu dan ayah kamu. Tetapi bila kamu dah besar, kamu perlu dilindungi oleh siapa? Oleh lelaki yang bernama suami. Jadi, itulah nilai wanita. Sentiasa perlu dilindungi. Jadi, itulah kemuliaan. Kemuliaan seorang perempuan iaitu sentiasa dilindungi oleh lelaki. Dan oleh sebab itu, wanita tidak patut untuk menjadi saksi. Kerana saksi lebih layak kepada lelaki berbanding wanita.
Faham? Jangan ke ada yang tak setuju. Cikgu rasa macam bunyi macam tak setuju. Macam Farah Farhana tak setuju. Macam mungkin Puteri Maisara macam tak setuju je. Tak setuju kata-kata cikgu ke? Cikgu. Kan saya ingat saya dia rasa, ya. Cikgu tahu ramai yang zaman sekarang ni ramai kata apa, perempuan bolehlah buat bisnes, perempuan bolehlah bawa kereta, perempuan adalah yang jadi pemandu F1 dan sebagainya. Memang, siapa kata tak boleh? Boleh. Tetapi mulianya, baiknya, bagusnya seorang perempuan bukan sebab dia jadi benda tu. Tak. Mulianya seorang perempuan kerana dia jadi anak yang baik kepada bapa dia dan dia menjadi isteri kepada suami dia. Itu sebenarnya nilai. Faham? Okey. Kenapa hamba abdi tak boleh? Tak boleh, cikgu. Okey. Kamu tahu apa maksud hamba abdi? Hamba abdi ni ialah hamba di mana diri dia pun tuan dia punya. Diri dia pun tuan dia punya. Jangan kata baju, seluar, makan, minum semua. Diri dia pun tuan dia punya. Kalau diri dia pun tuan dia punya, takkanlah dia boleh jadi saksi. Kan lebih baik tuan dia yang jadi saksi berbanding diri dia. Sebab diri dia tu hamba. Faham? Ya, hamba tak merdeka. Hamba tidak merdeka. Hamba tidak bebas. Hamba adalah kepunyaan tuan dia. Jadi, sebab itu kedua-dua ini tidak boleh menjadi saksi. Faham ya? Jadi itu yang dikatakan sebagai hamba dan juga yang itu wanita. Baik. Satu lagi. Kalau kita tengok lengkapnya hukum kanun Melaka ini, ada jenayah, ada peranan sultan dan pembesar, ada tentang kekeluargaan, dan satu lagi ada ekonomi. Apa itu ekonomi? Kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Ekonomi adalah kegiatan ataupun aktiviti yang menghasilkan pendapatan. Jadi kalau kita lihat, ekonomi bahasa Kesultanan Melaka dulu, perdagangan merupakan elemen penting, maknanya unsur yang paling penting yang telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Ya, perdagangan. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas. Undang-undang Hukum Kanun Melaka ni ada peraturan jelas tentang apa tahu? Urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka. Supaya tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, dalam pasal 30, dinyatakan amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan. Dan orang yang menjalankan perniagaan itu mestilah orang yang akil baligh. Akil baligh, sioman, dan perlu melafazkan niat jual beli. Banyak item yang kamu tak tahu ni. Okey. Baik. Bukan. Okey, cikgu akan explain satu-satu. Cikgu akan explain satu. Korang dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Baik. Ya, amalan riba. Baik. Apa itu riba? Baik. Dengar. Riba ni adalah iaitu bayaran lebihan. Lebihan bayaran yang dikenakan kepada orang yang meminjam. Contoh. Katakanlah Adrian jumpa cikgu. Adrian jumpa cikgu, dia kata apa? Cikgu, saya nak pinjam duit RM50 boleh? Boleh? Okey, nah RM50. Tapi nanti pulangkan balik RM70. Kenapa macam tu cikgu? Sebab RM20 itu adalah interest atau bunga. Okey? Atau bunga. Atau dalam Islam dipanggil riba. Jadi, lebihan RM20 itu sebenarnya adalah haram. Tak boleh ambil. Dalam Islam, tak boleh kenakan macam tu. Bagi pinjam RM50, pulangkan balik RM50 juga. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu. Itu sebenarnya riba. Dan riba itu diharamkan dalam Kesultanan Melaka.
Bahaya ke riba ni? Oh, baik, bagus soalan ni. Cikgu suka. Baik, bagus soalan ni. Bahaya ke riba ni, cikgu? Korang bayangkan. Okey, imagine ni. Kalau katakan Adrian jumpa cikgu pinjam RM50. Cikgu tanya kamu, Adrian tu dia pinjam suka-suka ke ataupun dia pinjam dalam keadaan dia terdesak, desperate ataupun dalam keadaan susah? Sudah pasti dia pinjam dalam keadaan apa? Dalam keadaan terdesak. Betul. Wah, aku tak ada duit ni. Aduh. Jadi dia jumpa cikgu tu pun dia dalam keadaan malu. Aku nak pinjam duit dengan cikgu. Aduh, malu lah, segan. Dia dah, okey, malu nak jumpa cikgu. Tapi bila dah malu, tapi dia terdesak, dia buang malu dia, dia jumpa cikgu. Cikgu, pinjam RM50 cikgu. Kan. Okay, untuk makan pun saya tak ada duit cikgu. Pinjam RM50. Nanti saya ada rezeki, nanti saya bayar balik lah. Cikgu bagi RM50. Kemudian cikgu kata apa? Okey, ni RM50, nanti bayar balik RM70. Nampak tak bahawa sebenarnya orang yang mengenakan interest itu telah mengambil kesempatan ke atas orang yang susah. Adrian tengah susah. Dia pinjam duit kat kita, kita bagi dia lagi susah. Nampak tak? Manipulasi, nampak tak? Patut ke kita buat macam tu? Memang tak patut. Sebab itu riba itu diharamkan. Sebab kita menindas orang yang susah. Dia dah susah. Dia pinjam duit pada kita, kita kenakan lagi susah pada dia. Mana boleh? Kan? Tak baik. Sebab itu amalan riba ini diharamkan. Ya, nak bayar balik lagi susah dengan RM70. Tapi kenapa bank amalkan? Bagus soalan kau ni, Man. Cikgu terpaksa pause.